Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud di bulan Ramadan, kata Allah, Al-Quran yang mulia itu diturunkan melalui perantaraan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Al-Quran bukan dikhususkan oleh Allah untuk Arab, tidak, tetapi pada seluruh umat manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk Al-Quran itu menjadi pembeza. Maknanya apabila ayat-ayat Al-Quran dihurai, ditafsir, kita yang mendengar ini insya-Allah mampu membeza yang mana jalan kebenaran, yang mana jalan kesesatan, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Itulah yang dimaksudkan, maknanya kelebihan kemuliaan Al-Quran mengajar serta mendidik umat manusia supaya manusia ini mampu membeza jalan yang diredai Allah dan jalan yang menyebabkan mendapat kemurkaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tak boleh masuk Al-Quran tu. Tak boleh. Oh. Baik. Kemudian saya nak bahas yakni apa dia itu Al-Quran. Kenapa kita wajib menjadikan atau menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan dalam kehidupan kita? Karena Allah bertanya kepada kita dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 87, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dan perkataan siapakah yang lebih benar daripada perkataan aku? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ini adalah kalam Allah, perkataan Allah. Mana mungkin perkataan kalam pencipta alam serta pemilik alam ini boleh menyebabkan kehidupan kita menjadi susah? Tak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit, bumi dan kita, kesemua kita. Jadi mana mungkin Allah turunkan sesuatu panduan, pedoman yang nak memudaratkan kita? Ini tak logik. Justru Allah tanya pada kita, dan perkataan siapakah yang lebih benar daripada perkataan aku? Yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada perkataan yang paling benar yang tidak akan menyusahkan umat manusia melainkan kalam Allah, Al-Quran Karim. Termasuk, saya ingin tekankan di sini, termasuk kalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau juga dipimpin oleh Allah dengan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab itu tak boleh sama sekali kita menolak hadis. Dan kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap dengan hawa nafsunya, tetapi dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Baik. Itu Al-Quran, pengenalan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Ingat, Al-Quran bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau ummi, tidak tahu membaca serta tidak tahu menulis. Mana mungkin seseorang yang tidak tahu membaca serta menulis tiba-tiba boleh mengarang sebuah kitab yang begitu hebat? Ini tak mungkin berlaku. Karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf pada ayat 158 tentang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pesuruhnya yang mulia.
fa aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi, maka berimanlah kamu pada Allah dan rasulnya yang ummi, yang tidak tahu membaca serta tidak tahu menulis. Justru Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman kepada seluruh umat manusia. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, mana dalil yang menyatakan Al-Quran As-Sunnah ni sepatut dan sewajibnya dijadikan pedoman? Kita kemukakan dalil Quran An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apakah kita tidak meyakini janji Allah yang bermaksud maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu. Allah suruh kita kembali kepada Allah. Maka kembalilah kamu merujuk kepada Allah. Merujuk kepada Allah, merujuk Al-Quranul Karim. Dan dalam masa yang sama merujuk kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis beliau. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Inilah di antara sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Beriman pada Allah, beriman dengan hari kemudian. Maknanya golongan beriman pada Allah dan hari kemudian, rujukan mereka, sumber mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Yang demikian itu, ini jaminan Allah, adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Maknanya sekiranya umat manusia sudi kembali merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, kita bakal mendapat satu natijah yang terbaik pada semua pihak. Boleh tuan-tuan? Tak ada yang senyum pun. Senyum apa? Saya cakap seorang-seorang kan? Bukan live ni. Ni rakaman. Baik. Yang senyum Mus. Mus ada. Haji Rahim ada. Tapi dia senyum tak nampak sebab dia pakai topeng Zorro. Tak lagi semua keluar. Lagi semua. Terlupa dia. Lupa je lain lagi. Yang ni rakam ni tak boleh mampu. Baik. Baik. Kemudian kita dengar pula sebuah hadis Nabi SAW tentang Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran. Apa dia Al-Quran? Nabi bersabda, inna asdaqal hadith kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quranul Karim. Wa ahsanul hadith hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana beliau dipimpin, dipandu dengan wahyu. Ayat kita baca tadi, surah An-Najmi ayat 3 dan 4. Itu Al-Quran, tuan-tuan. Di mana jelas ia adalah kalam Allah melalui perantaraan Jibril. Saya tak sempatlah nak baca melalui perantaraan Jibril. Tak apalah, saya bacalah surah An-Nahl ayat 1-2. Qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Itu dalilnya. Yang bermaksud, katakanlah Muhammad, Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim melalui perantaraan Ruhul Qudus, yakni Jibril. Itu dalilnya. Dalil melalui perantaraan Jibril, surah ke-16, surah An-Nahl ayat 1-2. Untuk meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dan juga untuk menjadi petunjuk. Itu dia Al-Quran, tuan-tuan. Keunikan, keunggulan Al-Quran ini jelas. Sebab Allah bagi jaminan pula. Tidak seperti kitab-kitab lain. Zabur, Taurat, Injil, semua telah diseleweng. Tak ada lagi yang original. Tapi di Malaysia ni ada seorang cerai ni. Kena sebut kat cerai Haji Rahim. Saya tengok satu video, dia kata Quran yang kita baca hari ini bukan Quran yang asli. Jadi kalau saya jumpa dia, cuba tunjuk yang asli itu macam mana. Dan dia ni banyak cakap merapu. Kan? Kata Nabi Ibrahim orang Melayu lah. Lebih kurang macam tu lah yang saya dengar.
Betul ke? Tapi kalau berhadapan saya senang, saya nak tanya dia. Kita tak payah kita nak bergaduh berbalah. Bawa bukti. Ini Quran asli. Nak tengok tak? Setengah menyatakan Al-Quran tu 40 juzuk. Hak kita ni belum lengkap. Dia letih. Allah berfirman, keunikan Al-Quran yang Allah jamin terpelihara hingga hari kiamat, termaktub di dalam surah Al-Hijri, surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran yang kita baca ni tuan-tuan dan perempuan, keasliannya masih kekal. Dalam bahasa Inggeris, still intact. Learn a word a day. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami juga yang akan memelihara kesucian dan kemuliaannya. Allah akan memelihara kesucian dan kemurniaan Al-Quran itu hingga ke hari kiamat. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, kita belum dengar lagi lah Al-Quran diseleweng. Kadang-kadang kita tengok cetakan salah, barisnya salah, dapat dikesan. Ni dari Quran. Allah pelihara Al-Quran. Kita belum pernah dengar lagi lah Quran yang tersilap cetak, kemudian semua orang pakat baca. Tak ada. Ada, ni silap cetakan ni. Kumpul balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, Allah menurunkan Al-Quran, satu perlembagaan yang sempurna, tidak ada kekurangan, cacat celanya, supaya menjadi petunjuk pada seluruh umat manusia, bukan khusus untuk Arab. Jadi sesiapa yang mau dan ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka marilah kita kembali merujuk, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai perlembagaan di dalam kehidupan. Baik, habis satu bab. Habis cepat, kita balik cepat. Mu pun nampak lali tu, ngantuk tu. Lupa. Tak apalah, buat macam tak ingin suruh dia pakat. Baik, seterusnya. Seterusnya, kenapa manusia memerlukan satu petunjuk yang sempurna? Ini persoalan. Kenapa? Apa banyak dua kali ayat yang sama ni? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Kerana ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ini terbatas. Kita berhenti kat situ, Ustaz. Bukan nak minum air, tak boleh, bulan puasa. Faham? Kerana ilmu yang ada pada kita, pada saya, pada tuan-tuan dan perempuan ni terbatas. Ada benda-benda yang akal kita tak mampu untuk berfikir. Perkara yang terlalu jauh. Kan? Apa akan berlaku esok hari? Apa akan berlaku sebulan lagi? Siapa tahu? Tetapi bila diturunkan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, ada benda-benda yang kita tak tahu telah dinyatakan oleh Allah. Sebagaimana Allah bagi satu ransangan. Kamu berbuat demikian, ganjaran untuk kamu bagian. Bila kita beramal, kita dapat melihat kebenaran Al-Quran. Bila Allah mengancam dengan ayat-ayat, sekiranya kamu membelakangi perintahku, inilah kemusnahan, kecelakaan yang akan menimpa kamu. Kita tengok, Masya Allah, ianya berlaku, lagi akan datang. Baru 15 minit. Tak boleh lama, sebab ada banyak kerja ni. Baik, macam mana pergi tulis 2 kali ayat yang sama. Jadi, saya nak bawa surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 85. Ketika Yahudi bertanya pada Nabi SAW tentang roh. Ini salah satu, tuan-tuan, yang saya sebut tadi. Akal kita terbatas. Roh, nyawa kan? Nyawa kita duduk kat mana? Abak mai. Bak hang. Abak mai, orang Kedah kata. Tak mana nyawa kita? Sembang kemas dengar. Sembang kari, sembang gulai. Siapa boleh jawab? Tapi kita hidup kerana kita masih bernyawa. Roh kita masih ada. Belum berpisah dengan jasad. Jadi soalan yang ditanyakan oleh Yahudi itu, dijawab oleh Allah.
wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu dia tuan-tuan. Yang bermaksud, dan sekiranya ditanya pada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanku, dan Tuhanku tidak mengurniakan ilmu pengetahuan kepada manusia kecuali sedikit. Soal roh kita tak mampu tahu kat mana. Soal bila kita nak mati, siapa tahu. Soal rezeki manusia, nak dapat banyak mana? Nak sekarang nak kerja apa? Sekarang kerja hebat, satu hari jadi papa kedana. Sekarang kerja Allah lekeh, orang miskin. Dengar-dengar selang 15 tahun kemudian kaya raya. Atau benda tuan-tuan yang kita tak boleh. Banyak dah pengalaman saya hidup di dunia ni, walaupun belumlah tak lama lagi. Taklah lama sangat, baru 67 tahun. 67 tahun. InsyaAllah boleh pergi sampai lagi 30 tahun. 97 tahun. Saya dah tengok macam-macam dah. Mus baru 40. Dia nak sembang kari apa? Kanyak lagi ni. Orang Kedah kata kanyak. Orang putih kata greenhorn. Mu faham kan greenhorn? Itu cerita dia. Kita dah tengok macam-macam. Bila kita berpandukan pada Al-Quran, janji baik Allah, Masya Allah, ianya berlaku. Contoh. Contoh dengar. Ini kelebihan. Sesiapa yang berpandukan, berperlembagaan ataupun menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan dalam hidup, Allah bagi jaminan. Apa dia jaminannya? Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita berhenti kat tu cukup. Ini jaminan Allah kepada hamba-hambanya yang berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu Allah berfirman, sesiapa yang beramal dengan amal soleh, amal yang Allah redha, amal yang ikhlas, amal yang menepati petunjuk dan tuntutan Al-Quran As-Sunnah, dikatakan, dinamakan amal soleh. Siapa yang beramal dengan amal yang soleh, sama ada lelaki maupun perempuan, tak ada diskriminasi dalam Islam, sama saja. Lelaki baik, perempuan baik, beramal dengan amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan mereka dalam kehidupan yang bahagia. Ni tuan-tuan, ni di antara jaminan Allah. Sesiapa yang berpandukan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dia bakal dianugerahkan oleh Allah di dalam kehidupan di dunia dengan kehidupan yang bahagia. Macam mana kehidupan bahagia? Apakah semestinya duit banyak baru bahagia? Belum tentu. Ada yang duit melimpah ruah, Masya Allah, harta banyak, tapi dia hidup tak bahagia. Banyak masalah demi masalah yang dihadapi. Sahabat kita hidup sederhana tapi bahagia, jiwa pun tenang, Masya Allah. Sebab apa? Dia beramal, berpandukan Al-Quran As-Sunnah, jiwa tenang. Balik kat rumah tengok apa ada makan, ada, tak ada, tak apa. Hidup dia bahagia. Dia mampu bangun, bertahajud, menunaikan solat witir setiap malam, mengadu pada Allah. Mungkin dia pun tak pernah minta, ya Allah kayakan aku. Cukup dah, kaya dah ni. Jiwa aku tenang, relax. Walaupun duit tak banyak. Jangan-jangan sakit. Kalau sakit pun kadang-kadang, bukan selalu. Kan? Jiwa tenang. Itu dia tuan-tuan kelebihan. Sesiapa yang beramal, berpandukan pada Al-Quran As-Sunnah, mereka bakal mendapat kehidupan yang bahagia. Allah akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang bahagia. Dapat isteri, Alhamdulillah. Dapat anak-anak, lelaki, perempuan, semua soleh-soleh. Dapat cucu, sejuk mata memandang. Masya Allah. Ni yang kita nak. Jangan kita meragui Al-Quran, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan,
Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu manusia memerlukan satu panduan yang sempurna untuk memastikan kehidupan manusia itu teratur, ya, kehidupan manusia itu berjalan dengan lancar. Macam nak habis model. Baik, seterusnya itu Al-Quran. Kenapa manusia memerlukan Al-Quran? Karena akal manusia terbatas. Apa yang boleh difikir oleh manusia ada batas-batasnya. Tak semua benda yang kita boleh tahu. Seterusnya, tuan dan perempuan, Allah menurunkan Al-Quran sebagai satu jaminan bahawasanya kamu ikut saja Quran ini, inilah dalil. Tak tahulah dia orang nak siam macam mana, dengar suara ikut ataupun live boleh tengok, wallahu alam. Ini kitab tafsir Arab Saudi yang ditafsirkan oleh para ulama Indonesia, disahkan oleh kerajaan Arab Saudi. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 52, walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya kata Allah, telah kami datangkan yakni Al-Quranul Karim kepada umat manusia. Dan segala penjelasan di dalam Al-Quran itu berdasarkan ilmu pengetahuan kami, kata Allah. Tuan-tuan, apa dia? Berdasarkan ilmu pengetahuan kami, sebentar lagi, supaya menjadi petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Arab Saudi yang saya pegang ni, ayat ini pada muka surat 229. Mus buka-buka tu. Maksudnya, atas dasar pengetahuan kami tentang apa yang menjadi kemaslahatan, yang menjadi kebaikan bagi hamba-hamba kami di dunia dan akhirat. Apa dia, tuan-tuan? Selama mana umat manusia berperlembagaan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita bakal mendapat kebaikan hidup dunia dan akhirat. Nah, walaupun sedemikian, saya perlu tegaskan di sini, ada manusia-manusia yang berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul, tetapi hidup mereka susah dan sebagainya. Dunia, saya dah sebut, adalah tempat ujian. Tak ada manusia yang akan terlepas daripada ujian. Kamu amal Quran ke, kamu tolak Quran ke, ujian tetap melanda kehidupan kamu. Tetapi bagi orang-orang yang beriman serta beramal soleh, insya-Allah mereka mampu berhadapan melalui ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah sebut, kamu di dunia, walaupun mungkin kamu hidup susah, kerana ini ujian pada Allah, tetapi kamu bahagia di akhirat. Walaupun kamu susah di dunia, jiwa kamu tenang. Itu kebaikan. Kalau kamu kaya pun serabut, buat apa, tuan-tuan? Celik-celik pagi hari ni nak pergi kelentong siapa pula? Kelentong mus ke? Mus nak kelentong saya ke? Lepas itu contoh. Itu kebaikan Quran, tuan-tuan. Nah, Al-A'raf 52. Baik. Sekarang, oleh kerana kita meyakini, tuan-tuan, Al-Quran adalah petunjuk pimpinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengar pula dalam dua bentuk, janji baik dan ancaman buruk pada umat manusia apabila membelakangi Al-Quran. Apakah janji baik Allah kepada umat manusia apabila mereka menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan? Awal-awal sekali, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tuan-tuan, Alif Lam Mim hanya Allah saja mengetahui makna dan maksudnya. Kemudian Allah kata apa? Dzalikal kitab la raiba fihi. Quran ini jangan sesekali diragui. Hudan lil muttaqin,
muttaqin. Kata Dr. Hamka rahimahullahu ta'ala, sesiapa yang bercita-cita atau ingin menjadi hamba Allah bertakwa, Al-Quran adalah panduan bagi mereka untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jangan meragui Al-Quran. Kamu ikut Quran, akhirnya insya-Allah kamu akan digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa. Siapa yang ingin menjadi hamba yang bertakwa, pimpinan, panduan, pedoman dan bimbingan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jaminan daripada Allah. Janji baik. Kemudian Allah menyatakan, sebab Allah tahu kita setiap hari 17 kali bermunajat kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus itu telah dinyatakan oleh Allah dalam suratul Isra, surah ke-17 ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Maksudnya, sesungguhnya inilah sebuah kitab, yakni Al-Quranul Karim. Apakah fungsi Al-Quran? Yahdi lillati hiya aqwam, memberi bimbingan kepada umat manusia ke jalan yang lurus. Bukankah kita bermohon kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus? Jalan yang lurus, tuan-tuan dan puan-puan, telah dibentangkan oleh Allah dan diperjelaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran juga membawa berita-berita gembira kepada orang-orang beriman serta beramal soleh. Setelah dia percaya, dia yakin, dia beramal mengikuti landasan petunjuk Al-Quran. Dia tak buat jalan dia sendiri. Dia ikut landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah sebut, anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya bagi mereka ganjaran yang besar. Masya Allah. Di dunia macam saya sebut dah 2-3 kali. Macam nak habis modal pun ulang benda yang sama. Nah, apa dia? Makna di dunia hidup duit tak banyak, tak kaya, tapi jiwa tenang. Macam sahabat saya ni tenang. Alhamdulillah. Terlalu tenang tuan-tuan sahabat saya. Dulu satu ketika beliau memiliki sebuah syarikat yang berjaya. Ada beberapa kaki tangan. Hari ni Allahu Akbar, nah, hilang segala-galanya, nah, tetapi beliau tetap tenang. Ini tuan-tuan, balasan tenang. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kenapa kita meragui Al-Quran? Allah bagi jaminan anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya bagi kamu, bagi mereka yang berpandukan kepada Al-Quran ini, Allah bagi jaminan 2 kebaikan, dunia dan akhirat. Akhirat yang pastinya sejahtera. Kenapa? Kerana mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Itulah tuan-tuan ganjaran yang besar. Biarlah kita susah di dunia sementara waktu, tetapi akhirat, Masya Allah, di dunia pun bukan susah sangat. Ada makan, ada minum juga. Cuma tak senang macam orang lain lah. Orang lain boleh makan di restoran, kan? Bil 2,000, 3,000, no sweat. Kita makan nasi kandar. Kandar pun kandar lah. Apa mau buat, itu saja yang Allah bagi. Syukur tuan-tuan. Bila kita tengok ada orang lain yang lebih susah daripada kita, di situlah tuan-tuan kita akan menghargai nikmat kurniaan Allah kepada kita. Tengok yang bawah, jangan tengok yang atas. Kalau tengok yang atas, kita rasa tak cukup. Kadang-kadang terlintas dalam hati, Tuhan berlaku zalim terhadap aku. Kenapalah aku tak senang? Tengok yang lebih susah pada kita. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara janji Allah. Sesiapa yang mengikuti Al-Quran, berpandukan pada Quran, Allahu Akbar, Allah akan pandukan dia ke jalan yang lurus.
Dalam ayat yang lain, Toha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda ya fala yadhillu wala yashqa. Allah sebut, maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu maka Allah bagi jaminan sesiapa yang mengikuti petunjuk itu fala yadhillu wala yashqa. Tuan-tuan bayang tengok, ini jaminan Allah, bukan jaminan saya. Maka mereka-mereka yang mengikuti petunjuk Allah yang diperjelaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selama-lamanya tidak akan sesat. Fala yadhillu wala yashqa, dan tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Kehidupan, kata ulama, kehidupan di negeri akhirat. Mereka insya-Allah ahli syurga. Kalau dihumban ke dalam neraka Allah, sengsara kehidupan, celakalah kehidupan di dunia. Walaupun hebat, kaya raya, jawatan besar dan sebagainya, gaji lumayan, tetapi sengsara di akhirat. Buat apa tuan-tuan? Kita semua perlu meyakini ada negeri akhirat yang sedang menanti kita. Anytime, bila-bila masa Allah boleh jemput kita kembali bertemu dengannya. Ketika itu kita nak bawa apa tuan-tuan? Jadi makna tu, kita dengar pula hadis riwayat Imam Muslim untuk menyokong ayat Al-Quran tadi, Toha 123. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara, kamu beramal berlandaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang ku tinggalkan ialah Al-Quran dan Sunnahku. Hadis menyokong firman Allah. Sebab tu tuan-tuan, Al-Quran dan As-Sunnah ini umpama lagu dan irama. Lebih kurang macam itulah Pirani sebut. Lagu dan irama tak dapat dipisahkan. Kalau pisah, pincang. Ini bukan lagu, ini bukan irama, ini wahyu Allah. Apabila wahyu Allah ditolak ke tepi, musnahlah kehidupan kita. Tetapi bila wahyu Allah yang diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan dalam kehidupan kita hingga ke akhir hayat, masya-Allah, kita tak akan sesat selama-lamanya. Biarlah orang label kita sesat, tapi panduan kita Al-Quran dan Sunnah 30 juzuk, bukan 40 juzuk. Al-Quran yang kita baca sejak dulu hingga kini, kita meyakini ini Al-Quran yang asli, bukan sebagaimana yang didakwa oleh golongan-golongan tertentu. Konon-konon ni tak asli. Yang asli tunjuk mai kat aku, aku nak tengok juga. Kan? Baik, itu ceritanya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antara jaminan janji baik pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila umat manusia meyakini keunggulan Al-Quran. Akhir sekali tuan-tuan, apa pula ancaman Allah? Ni kita nak dengar ni. Mungkin dah nanti disiarkan secara melalui Facebook ke apa ni, kita cakap pelik sikit, kita nak dengar. Dengar sangat semua bunyi kedah, kan? Baik, kita dengar pula apa dia ancaman Allah. Allah berfirman dalam surah yang sama, Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maksudnya, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami, Al-Quran adalah peringatan daripada Allah. Ingat tuan-tuan,
Ini juga ada tazkirah, peringatan. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami, kami akan hadapkan kepada mereka kehidupan yang sempit. Dan di hari akhirat kelak, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Walaupun ketika hidup di dunia, mata mereka celek, tapi mereka buta perut. Orang Kedah kata. Buta. Mereka tak dapat melihat kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih ingin untuk ikut landasan yang sesat, lagi menyesatkan, yang tak ada kaitan, sumbernya tidak bersumberkan pada petunjuk Allah dan Rasul. Mereka masih mengikutinya dan nak mengamal cara sedemikian, maka binasalah mereka di akhirat. Di dunia Allah hadapkan kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit. Dia walaupun milioner, jiwa dia tak pernah tenang. Hati senantiasa gelisah dan bimbang. Itulah balasan, tuan-tuan. Sebaliknya yang tadi, bila Al-Quran menjadi pedoman, mereka Allah akan hidupkan dengan kehidupan yang bahagia, tak sesat dan tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan akhirat. Golongan ini kaya raya tetapi binasa, tuan-tuan. Di dunia pun tak tenang walaupun wang melimpah ruah. Itu Allah sebut. Dan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kenapa? Kerana sewaktu hidup di dunia, mata celek tapi tak dapat melihat kebenaran yang ini, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya ada lagi ayat. Hari ini kita sedang melaluinya, tuan-tuan. Ancaman Allah kini sudah menimpa seluruh umat manusia. Apa dia, tuan-tuan? Coronavirus. Pandemik. Satu taun, satu wabak. Dah masuk tahun kedua, tuan-tuan. Masya Allah. Dah masuk tahun kedua. Ada ke Ustaz ayat tentang corona? Bukan ayat tentang corona. Ayat tentang ancaman Allah apabila manusia membelakangi petunjuknya. Manusia tak mau ikut Quran. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adab baghtatan wa antum la tash'urun. Az-Zumar, tuan-tuan, surah ke-39 ayat 55. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu, yakni wajib kena berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kami datangkan kepada kamu, kata Allah, satu musibah. Tuan-tuan, musibah kerana keengganan kamu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Aku datangkan kepada kamu satu musibah secara mengejut. Kita dah hidup 67 tahun di dunia, tak pernah dengar menatang apa coronavirus. Tak pernah dengar pun. Coronavirus, yang pernah dengar Toyota Corona. Yang tu kita dengar. Coronavirus ni datang apa? Kalau orang Kuala Lumpur, Selangor, benda. Benda coronavirus. Jadi, tuan-tuan, dia datang mengejut. Ni macam-macam pula cerita pasal vaksin, kita pening-pening. Kan? Jadi, tuan-tuan, cuba kita kembali meyakini apa yang diancamkan, apa yang diancam oleh Allah pasti akan menjadi kenyataan. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Kalau sedar pun dah mati, tuan-tuan. Allah, di mana aku ni? Bolehkah jawab man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Saya yakin dan percaya tak mampu dijawab. Kenapa? Kerana ketika hidup di dunia, si Fulan ni tak pernah berpedomankan kepada Al-Quran As-Sunnah. Maka datanglah macam-macam musibah, bencana, sebagaimana ayat yang lain. An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Maka manusia berhati-hati, berjaga-jaga. Tuhan sebut, ini warning pada Allah. Sesiapa yang menyalahi perintahku yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah kata apa? Aku akan timpakan kepada kamu, ke atas kamu, musibah. Kamu akan berhadapan dengan bermacam-macam musibah. Allah, tuan-tuan, pesanan saya,
pada kerajaan Malaysia, pada semua kerajaan negeri kita orang Islam, kembalilah kepada petunjuk Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kehidupan rakyat, kehidupan kita sebagai pemimpin, rakyat yang dipimpin, hidup insya-Allah dalam keadaan cukup bahagia. Tapi apabila kita semua membelakangi Al-Quran, itu di antara ayat An-Nur 63, musibahnya kita akan berhadapan dengan bermacam-macam malapetaka, bala bencana yang tidak putus-putus. Akhir sekali tuan-tuan, kena dengar juga, ke mana, di mana mereka ini, golongan yang membelakangi Al-Quran ini akan ditempatkan oleh Allah. Kita semua tahu syurga, neraka. Kalau orang yang beriman serta beramal soleh, insya-Allah syurga. Tetapi yang membelakangi petunjuk Allah dan Rasul, pastinya tidak ada tempat selayaknya bagi mereka melainkan neraka. Mana dalil neraka bagi mereka? Ni kitab ada tuan-tuan, kitab ada. Surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat 15 hingga 17. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha laza nazza'atan lisyawa tad'u man adbar wa tawalla. Saya tak nak terjemah. Tuan-tuan dengar sendiri. Al-Ma'arij surah 70 ayat 15 hingga 17. Inilah kesudahan tempat yang selayaknya bagi sesiapa yang membelakangi petunjuk Allah dan Rasul. Maksud ayat, yakni sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. Nak beritahu panas sungguh. Panas bang. Macam makanlah sedap bang. Yang ni panas bang, yang mengelupaskan kulit kepala. Siapa dia? Yang memanggil. Makna neraka lazim memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling daripada agama. Ingat tuan-tuan, agama Islam, sumber agama Islam dua, Al-Quran, As-Sunnah, dengan tidak kita menafikan ijma' dan qiyas. Apabila kita hidup di dunia yang sementara, kita berpaling kepada agama Allah, kita enggan dan tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai perlembagaan dalam kehidupan, itulah tempat yang bakal golongan yang engkar ini akan ditempatkan oleh Allah di negeri akhirat kelak. Cuba kita renung, bahagiakah kita sedemikian? Kita akan hidup di akhirat tuan-tuan sampai bila-bila. Satu hari di negeri akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Cuba kita renung sama-sama renung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar itulah. Berkurang 45 minit saya bersiaran. Mudah-mudahan memberi manfaat pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu sekali lagi Ramadan al-Mubarak di tahun-tahun yang akan datang. Moga-moga semua amalan kita insya-Allah diterima di sisi Allah sebagai amal yang soleh. Jadi terima kasih pada pihak penganjur. Kadar itulah yang mampu saya sampaikan pada hari ini, sebab saya ada program selanjutnya selepas ni, program live insya-Allah dengan tajuk-tajuk yang lain. Jadi moga-moga Allah mengampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kita, keluarga kita, muslimin dan muslimat. Sekiranya kita telah melakukan banyak kesalahan di antara kita, saya memohon ribuan kemaafan. Moga-moga dengan sifat pemaaf itu Allah akan meletakkan kita dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa. Kerana pemaaf adalah salah satu sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa anta'fu aqrabil litaqwa wa anta'fu
dia sangkut-sangkut sampai lupa betul-betul. Nah. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Pemaaf itu adalah hampir kepada takwa. Jadi saya memohon ribuan kemaafan kepada penganjur, pada yang bakal mendengar, yang mendengar ini, ya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa kita, diterima amalan-amalan kita yang banyak kekurangan ini sebagai amal soleh. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.